Dengarkanlah syair burung nuri. Bermula warga surat rencana, ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kira, daripada pendapat kurang sempurna. Terangan sungguh amatlah leta, berinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah dais peserta, tambahan badan miskin dan nista. Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masgul gundah merawan, terperilah dapat nintuan. Tuliskan saifah supaya nyata, orang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dawat dan kertas tempat berkata. Sudahlah nasib untung yang malang, menambah lautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepalang, senantiasa di dalam nasib dan walang. Menutlah badan kesana kemari, bergenap pesisir desa negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap nanti dak minum pun kari. Abang terjunun badan suatu, pundalah fikir tiada tersentuh. Rasanya cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti. Kalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Sekarang marilah kita membincangkan pula maksud setiap rangkap dalam syair burung nuri. Maksud rangkap yang pertama, penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina, sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Maksud rangkap 2, menurut penyair, seorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Maksud rangkap 3, penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut. Maksud rangkap 4, penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Maksud rangkap 5, penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang-ulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan dan menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. Maksud rangkap 6, penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Maksud rangkap 7, namun penyair tersedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur.
Maksud rangkap 8. Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Seterusnya, tema syair Burung Nuri. Tema syair Burung Nuri ialah adab dalam kehidupan seseorang seperti masalah kekecewaan dalam perhubungan, masalah kehidupan yang terumbang-ambing dan kegagalan berfikir secara rasional. Seterusnya, persoalan syair Burung Nuri. Yang pertama, kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Yang kedua, kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta. Yang keempat, rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Dan yang kelima, kesederhanaan dalam percintaan. Sekarang kita lihat pula nilai dalam syair Burung Nuri. Yang pertama, nilai kesedaran. Contohnya, penyair sedar akan kesilapan yang dilakukannya akibat terlalu menurut perasaan. Nilai yang kedua, nilai merendah diri. Contohnya, penyair meminta maaf terlebih dahulu sebelum meneruskan bicara dalam lembarannya itu. Nilai yang ketiga, nilai hemah tinggi. Contohnya, penyair menasihati agar pasangan yang bercinta menjaga adab masing-masing. Nilai yang keempat ialah nilai kebijaksanaan. Contohnya, penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan mereka. Dan nilai yang kelima, nilai rasional. Contohnya, penyair menyarankan agar seseorang itu bertindak secara rasional. Seterusnya, kita lihat pula pengajaran syair Burung Nuri. Yang pertama, kita sepatutnya bersikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain. Yang kedua, kita haruslah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan untuk mengelakkan perkara tersebut berulang lagi. Yang ketiga, kita janganlah mementingkan percintaan dalam kehidupan kerana boleh mengakibatkan seseorang itu merana apabila kecewa. Yang keempat, kita tidak boleh berputus asa kerana tindakan ini akan merugikan diri sendiri. Yang kelima, kita janganlah bertindak mengikut kata hati kerana tindakan ini akan menyebabkan perkara buruk berlaku.